Kalau seorang tu dia jaga ibadah fil alaniyah, waktu terang-terangan ni, fa ahsan, dia mengelokkan. Wa shalla fi sirri fa ahsan, dan ketika dia solat sembunyi-sembunyi pun dia pun memperelokkan. Qala Allahu azza wa jalla, maka Allah Taala akan berfirman, hadza abdi haqqan, inilah hambaku yang sebenar-benarnya. Kita tak bincang panjanglah hadis ni, kita maklum dah, baca pun kita faham dah. Iaitu Allah Subhanahu wa taala puji hamba ni sebab depan orang macam tu, belakang orang pun macam tu. Okay, terang-terangan pun dia perhebat, perelokkan ibadah dia. Ketika dia bersendirian pun dia memperelokkan ibadah dia. Maka kata Allah, inilah hambaku yang sebenar-benarnya. Sebab ikhlas sungguh dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya itu tidak bercampur lah dengan riak ke, dengan sum'ah ke, dengan ujub dan sebagainya. Dia buat itu memperelokkan ibadah. Depan orang, belakang orang adalah benda yang sama. Sebab dia buat adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, hadis ni saya tak bincang panjang. Hadis ni selesai dekat sinilah. Kita jelaslah hadis ni mudah untuk difahami. Perbincangan kita adalah, saya nak masuk bab yang baru, bab as-saum, iaitu muka surat 55. Okay, bab as-saum muka surat 55. Yang ini perbincangan yang kita nak panjang lebar sikit. Apatah lagi hari ni kita berpuasa hari Arafah. Ramai orang puasa hari Arafah lah. Kita puasa hari Ashura hari ni, ramai yang puasa. Okay, kita bincanglah hadis berkaitan tentang ibadah puasa. Kebetulan pula masuk bab yang baru. Bab tadi tu, hadis yang tadi tu mudahlah nak difahami. Okay. Baik, sekarang kita tengok hadis pertama, muka surat 55 dalam bab kitab puasa. Kitab as-saum, iaitu ganjaran orang yang berpuasa. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah, puasa itu adalah junnah, puasa itu adalah perisai. Fala yarfuth wala yajhal, maka janganlah orang yang berpuasa itu yarfuth, cakap benda yang kotor ataupun mencarut, wala yajhal, dan jangan sebut perkataan-perkataan yang tercela. Okay, maksudnya apa? Kenapa Allah Ta'ala kata puasa itu adalah perisai? Kenapa Allah kata puasa itu adalah perisai? Ibu-ibu, siapa boleh tolong saya? Kenapa Allah kata puasa itu adalah perisai? Bila kita puasa, kita punya nafsu semua macam menurunlah kot. Okey, lagi? Yang perisainya dekat mana? Bila kita dah lembik tu, ya. Dah lembik. Dah lembik, tak ada tenaga lah, jadi tak masuk. Okey, baik. Perisai dekat sini memberitahu kepada kita, puasa ni adalah menahan diri. Puasa ni menahan diri. Ibadah yang lain, semuanya kita kena laksanakan. Apa maksud solat? Saya kena angkat takbir, Allahu Akbar, dan saya kena akhiri dengan salam, baru namanya salat. Apa maksud umrah? Saya kena pergi ke Mekah, saya miqat, niat di miqat, dan saya berakhir dengan tahallul. Betul? Itu namanya ibadah. Apa yang kita buat baru dipanggil ibadah. Tetapi kalau puasa, kita tak buat apa-apa. Saya tinggalkan makan kerana Allah, itulah namanya puasa. Saya tinggalkan minum kerana Allah, itulah namanya puasa. Jadi Nabi SAW sebut kat sini, perisai dekat sini adalah untuk tunjukkan kepada kita, kita bukan sekadar tahan daripada makan dan minum, tapi tahan seluruh panca indera kita ni daripada melakukan maksiat. Tahan. Sebab itulah namanya perisai. Okay? Bukan sekadar tahan tak makan dan tahan tak minum, tahan juga mulut ni daripada sebut benda-benda yang tidak baik. Mengata orang, mencarut. Ada orang dia dah letih dah tapi nak mencarut juga. Orang usik sikit, menatah sikit, mencarut. Contohlah orang cakap sikit, mengata orang. Mulut ni cakap je. Sedangkan dia berpuasa. Sebab puasa adalah menahan diri. Kita kena tahan diri kita. Sebab itu puasa menjadi perisai. Bila kita nak buat maksiat je, inni saim. Ingat pada diri kita, saya sedang berpuasa. Meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah namanya puasa.
Meninggalkan apa yang Allah larang itulah puasa. Dan puasa itu menahan seluruh panca indera kita jangan buat maksiat. Kalau hanya tak makan, tak minum, itu belum kira sebagai puasa. Tapi tahan mata jangan tengok benda yang haram, itu puasa. Tahan mulut jangan sebut benda yang haram, itu puasa. Tahan telinga jangan dengar benda yang haram. Tahan tangan jangan pegang benda yang haram. Itulah namanya puasa. Itulah namanya junnah. As-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Okey? Jelas Baik. Kemudian Nabi SAW pun kata, wa inimru'un qatalahu aw syatamah. Kata Nabi SAW, jika seseorang memeranginya, mengganggunya atau mencelanya, maka hendaklah dia mengata, falyakul inni saim, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Yang inilah maksudnya, kita tahan diri kita, jangan sebut benda yang tak baik, jangan buat benda yang tak baik. Kalau orang memerangi kita, ataupun kalau orang cela kita, ada orang mengganggu kita, maka kita pujuk hati kita, inni saim, sesungguhnya aku ni puasa, sesungguhnya aku ni puasa. Sebab puasa itu menahan diri daripada melakukan perkara yang Allah larang. Itu benda yang kita kena faham. Jadi, siapa yang berpuasa hari Ashura hari ini, dia bukan sekadar tak makan dan tak minum, tapi dia kena tahan diri dia daripada buat apa yang Allah larang. Ini sebagai latihan. Ibadah lain, kita buat apa yang Allah suruh. Ibadah puasa, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Okay? Bukan sekadar tak makan, tak minum, tetapi apa sahaja dosa, maksiat dan benda-benda yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Allah Ta'ala kira itu sebagai puasa. Lalu disebutkan oleh Nabi SAW, walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku, nyawaku di tangan Allah, la khulufu famis saim, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu, atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah Ta'ala, mirrihil misk, daripada bau haruman kasturi. Dulu al-misk, kalau ibu-ibu tengok dekat sini perkataan al-misk ni, okay, al-misk ni adalah kita kata bau kasturi. Zaman dahulu, kasturi ni adalah bauan yang grade A, yang paling mahal lah. Bauan yang grade A, yang paling mahal, al-misk. Nabi SAW nak berikan kita satu ilmu pengetahuan, nak berikan kita satu ilmu pendidikan. Nabi nak bayangkan mulut orang yang berpuasa tu lebih baik, atyab, dia lebih wangi lagi. Bukan sama dia lebih wangi lagi daripada haruman yang grade A pada zaman tu, iaitu lebih wangi daripada kasturi. Okey. Sedangkan kadang-kadang di sini Nabi kata apa? Yatruku, kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, yatruku ta'amah wa syarabah wa syahwatahu min ajli. Yang mana dia meninggalkan makan dan minumnya dan syahwatnya adalah kerana aku. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa Nabi kata mulut kita lebih wangi daripada kasturi? Kenapa? Sedangkan kita puasa mulutnya tak wangi. Tapi Nabi kata, kenapa mulut orang yang berpuasa ni lebih wangi daripada kasturi? Ibu-ibu, tolong ibu-ibu. Siapa boleh respon? Tolong siapa boleh respon? Ada orang ke tak ada orang ni? Sebab dia menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tak baik. Okey, jadi kenapa Nabi kata mulutnya bau wangi tu? Sebab dia tahan diri. Kan kita tak makan, tak minum. Daripada bercakap yang tak bagus lah. Dia berzikir, dia tak cakap benda-benda yang lara. Okey. Okey, baik. Okey, faham. Okey, lagi terima kasih Bonda Rafi'ah. Lagi. Mulut orang puasa kan berbau kan? Berbau. Jadi, Lepas tu? Yelah, selalu kadang ada orang kutuk mulut orang berbau kan. Jadi sebagai balasan dia, Allah gantikan dengan bau yang bau mat apa? Bau tu lah. Yelah, ganti tu bila? Sekarang ke? Ke akhirat lah kan. Ke akhirat. Ganti di akhirat lah Ustaz kot. Kan? Kan. Sebab mulut tu kan boleh Dan macam-macam nak berkata kan. Jadi dengan berpuasa tu
kita apa macam dihalang lah cakap ke. Betul ke Ustaz? Jadi kita dapat tu bukanlah sekarang. Sekarang memanglah kalau orang kata orang mulut puasa ni memang dia berbau. Okey, kurang tepat. Nak cakap pun malu mulut berbau. Aboy. Okey, sekarang ni dia punya jawapan dia mudah je. Saya saja tanya. Soalan ni tak payah perlu tanya pun. Semua orang tahu kan. Saya tanya tu sebab saya nak tengok siapa yang tengok teks ni. Kadang-kadang tak tengok teks tau. Dia dengar, mungkin dia dengar lah kot. Tak apalah kan. Sebenarnya kalau tengok teks ni, mulut orang yang berbau kata Nabi ni yang lebih wangi atyab daripada bau kasturi ni adalah di sisi Tuhan, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia memanglah berbau. Di sisi Allah Ta'ala lah yang wangi. Bukan tunggu akhirat, sekarang ni. Sekarang ni memang wangi, tetapi di sisi Tuhan, bukan di sisi kita. Okey. Tetapi Pandai dari Ustaz perangkap situ ya. Memanglah di situ ada tulis. Kan. sebab tu yang kasi saya Bau baca. mulut orang puasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala Di daripada sisi harum Allah, bukan di sisi kasturi. manusia. Pandai Sebab tu Ustaz. Dia nak perangkap jemaah ni. sebab tu kena tengok teks tu. Tapi kita baca. Ustaz baca. baca tu. Betul. Tapi kita mungkin apa segi pandangan berbeza lah. Yelah. Okey. Ingat soalan Wangi. kebat rumah bagi. Tak ada pun, tak kebat pun. Saya nak tengok je. Sebab hari ni tengok macam orang tak ada je. Tak aktif hari ni. Okey. Tak apa, mungkin hari ni ramai orang puasa kot. Okey, tak apa. Di sisi Allah Ta'ala, wangian mulut orang berpuasa ni wangi. Kenapa dia wangi? Dia bukan diganti di hari akhirat. Akhirat tu gantian dengan pahala. Dia ni yang dikira tu wangian tu sekarang ni. Di sisi manusia, dia berbau. Tetapi di sisi Allah, dia berbau wangi. Okey. Hujan Ustaz puasa lagi. Okey. Dia berbau wangi di sisi Allah Ta'ala. Kenapa dia berbau wangi? Sebab yang itu Nabi sebut tadi. Kerana dia meninggalkan makan, meninggalkan minum dan syahwatnya kerana aku. Ajli, kerana Allah Ta'ala, kerana aku. Aku gantikan ketaatan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Sebab itu Allah beri gantian tu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di sinilah para ulama menyebutkan antara keharusan orang yang berpuasa itu dibenarkan untuk bersiwak. Jangan kita pula jadikan sebagai senda gurau. Kan kadang-kadang dulu masa kecil-kecil dengan adik-beradik, ni mulut bau kasturi ni, dia hembus kawan adik dia. Adik hembus pula kat kakak adik. Kakak dia balas balik. Sebab ni bau kasturi. Kan, ni bau kasturi dia kata. Nah, baulah bau kasturi. Kasturi tu bukan bau sekarang tu. Bukan bau dengan sisi manusia. Dia bau di sisi Allah Ta'ala. Kenapa di sisi Allah dia jadi bau kasturi? Adalah kerana dia buat amal soleh itu kerana Allah Ta'ala. Dia tinggalkan semua yang Allah larang tu kerana Allah. Maka Allah Ta'ala angkat darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Benda tu kena jelas. Tapi kalaulah dia berpuasa, tapi dia mengumpat, dia mengata, dia mencarut, dia sebut tentang aib orang, dia fitnah orang, maka dia tak dapat ganjaran yang besar ini di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jadi saya nak terangkan, kalau ibu-ibu berpuasa, bolehkah kita bersiwak ataupun menggosok gigi? Jawapannya boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Okey, tidak ada hukum makruh. Adalah sebagai ulama menyebutkan makruh. Tetapi pandangan ulama yang lebih kuat lagi dan ramai menyebutkan adalah dibenarkan. Berdalilkan kepada satu amalan Nabi SAW, Nabi pernah bersiwak ketika Nabi berpuasa. Sebab menjaga kebersihan dan menjaga komunikasi dengan orang lain ini merupakan salah satu daripada sunnah baginda Nabi SAW. Okay? Kita bercakap mulut tak berbau, badan bau wangi ni merupakan salah satu daripada sunnah baginda Nabi SAW. Yang ditegah pada kita ni, kalau makan benda yang berbau lalu kita pergi solat jamaah, kan berbau kan? Nabi larang. Nabi larang sebab benda tu bukan daripada amalan yang diajar oleh Nabi, bahkan menyakiti orang lain. Hari ni hari Jumaat, sunat untuk kita mandi sunat Jumaat. Masuk hari raya, sunat untuk mandi sunat hari raya. Aidil Adha, mandi sunat hari raya haji. Nanti ihram, mandi sunat ihram pula. Kenapa Nabi ajarkan kepada kita mandi sunat ni pada hari-hari tertentu? Sebab solat hari Jumaat, hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha ataupun berihram haji maupun umrah, waktu tu kita akan duduk beramai-ramai dengan komuniti masyarakat Muslim yang lain.
Nabi tak izinkan umat Islam ni menyakiti saudaranya walau hanya dengan bau badannya yang tidak disenangi. Itu yang Nabi larang. Yang itu Nabi larang. Jangan kita sakiti orang lain dengan bau badan kita, bau mulut kita dan sebagainya. Maka disunnahkan oleh baginda Nabi SAW untuk berwangi-wangian. Jadi salah ke saya berus gigi ni? Tak salah. Yang salah dihembus ke orang lain. Cakap mulut berbau-bau kan. Dia kata, janganlah. Jangan duk kata yang ni bau kasturi ni. Kasturi tu di sisi Tuhan, bukan di sisi manusia. Kalau buat pada manusia, dia akan menjadikan satu keaiban, maruah kita. Dan itu tak diajar oleh baginda Nabi SAW. Dia akan jadi salah faham. Okey? Baik, boleh? Dapat? Yang itu saya nak terangkan tu. Kalau tidak, kita kebanyakan, tak apa, kita bergigi pagi tadi je, masa tak bergigi dah. Petang sampai ke petang dia berbau. Jadi boleh tak saya bergigi? Boleh. Betul. Betul Kak Iman. Boleh jadi bergaduh. Okey, boleh jadi bergaduh lah. Ni kalau kita duk kenang zaman kecil-kecil dulu kan, dengan adik-beradik macam tu kan. Sebab saya sekarang tengok anak-anak saya macam tu lah. Anak saya kan, kecil-kecil budak-budak ni kan. Kita duk cakap bau kasturi. Dia duk main membos lah. Benda berulang balik. Sejarah mengulangi semula. Dulu kita buat, sekarang ada anak-anak kita buat kan. Mungkin ibu-ibu cucu-cucu pula buat kan. Tapi tak apalah. Nanti kita dah tahu ni, kita explain lah pada dia. Yang Nabi sebut tu di sisi Allah. Di sisi manusia jangan buat. Benda tu makruh. Jangan cakap dengan orang dalam keadaan mulut kita berbau. Jangan sakiti orang lain dengan bau badan kita ataupun bau mulut kita yang tidak disenangi. Bahkan disunnah pada kita untuk sentiasa kemaskan diri dan berwangi-wangian dengan orang lain. Itu antara benda yang kita kena sampailah pada ahli keluarga kita. Okey, baik. Kemudian Nabi kata apa? Allah Ta'ala berfirman, As-siyamu li. Kata Allah Ta'ala, puasa itu untuk aku. Kenapa Allah kata puasa itu untuk aku? Kenapa Allah kata as-siyamu li? Puasa itu untuk aku. Tolong ibu-ibu, tolong saya. Kenapa Allah kata puasa itu untuk aku? Yang ini bukan perangkap. Ini bukan perangkap. Sebab bila kita puasa, kita dengan Allah je yang tahu. Okey. Dr. Saadia jawab macam tu. Okey. Kemudian Kak Intan pun jawab macam tu. Okey. Lagi? Puasa tu untuk aku, jadi Tuhan yang dialah yang akan beri ganjaran pahalanya tu. Betul. Tapi kenapa Allah kata puasa tu untuk aku? Solat tak untuk Allah ke? Haji tu tak untuk Allah ke? Kenapa puasa tu untuk Allah? Allah kata puasa tu as-siyamu li. Puasa itu untuk aku. Orang yang ikhlas yang akan berpuasa. Yang takut Allah. Okay. Baik. Terima kasih Kak Intan dan Dr. Dr. Saadia. Jawapannya adalah betul lah. Ada dua sebab kenapa Allah kata as-siyamu li. Pertama, sebab ibadah puasa ni tak ada orang tahu melainkan kita dengan Allah saja yang tahu. Okey. Ibadah solat orang nampak, orang tahu. Sebab kita kena buat baru orang tahu. Ibadah zakat kita buat orang tahu kan. Macam mana kata zakat? Saya kena bayar zakat. Orang nampak tak? Nampak. Pusat zakat nampak tak? Nampak. Dia tahu. Maka ibadah tu dilaksanakan dan diketahui oleh orang. Kita haji dan umrah, kita kena laksanakan. Orang nampak tak? Orang nampak. Jadi orang tahu. Berbeza dengan puasa, dia meninggalkan. Dia tak buat apa-apa pun. Orang pun tak tahu dia puasa. Melainkan dia yang bagi tahu. Saya puasa. Oh, puasa. Ingat tak puasa. Kan? Jadi, kerana dia meninggalkan semua benda dan tidak diketahui oleh orang, maka sebab itu Allah kata puasa itu adalah untuk aku. Bukanlah berkata ibadah lain tak untuk Allah. Tak. Ibadah lain pun untuk Allah. Cuma bezanya ibadah ini orang lain tidak tahu. Melainkan Allah sahaja yang tahu. Okay? Kalau hari ini kita tak cakap dengan orang, saya puasa. Orang tak tahu kita puasa. Melainkan kita bagi tahu orang ataupun orang bertanya pada kita. Okay? Jadi ibadah ni tidak diketahui oleh orang. Orang pun tak nampak. Maka sebab itulah disebut puasa itu untuk aku. Dan yang kedua, saya ulangi lagi sekali, iaitu kerana kita meninggalkan apa yang Allah larang, itulah namanya as-siyam. Puasa itu adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Maka sebab itu Allah kata puasa itu untuk aku. Apatah lagi, orang yang berpuasa ni tak sama keadaan dia. Kalau orang berzakat, orang yang solat dan sebagainya, ibadahnya sama. Tapi orang yang berpuasa ni tak sama.
Ada orang yang berpuasa dalam keadaan kesulitan. Kerana apa? Dia kerja sebagai buruh kasar di bawah cahaya matahari yang sangat panas. Ujian dia tak sama dengan orang yang berpuasa di dalam rumah dia. Saya tak buat apa-apa, saya suri rumah je. Saya kejap lagi masak, ada anak yang tak puasa. Kejap lagi saya kemas rumah. Kejap lagi saya letih, saya rehat, saya tidur. Kejap lagi saya bangun, saya siapkan makan buka pula. Ini. Itu hanya untuk orang yang duduk rumah. Sama ke dengan orang yang kerja kontrak, kena jadi buruh kasar, simen rumah, kerja di kebun, orang yang duduk di atas jalan raya, jadi polis trafik, sudah tentulah tidak sama. Okay? Kedudukan kita, keadaan kita berpuasa tak sama. Jadi Allah Ta'ala menentukan ganjaran itu berbeza-beza mengikut orang yang berpuasa. Okay? Macam mana keadaan kita, sukarnya kita lawan syahwat, kita kekang keinginan-keinginan kita ni kerana Allah Ta'ala, maka lagi besarlah ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu Allah kata, as-siyamu li wa ana ajzi bih, dan aku sahaja yang akan memberikan ganjaran pahala kepada orang tersebut. Sebab inilah satu ibadah yang Allah tak sebut dia punya jumlah dia. Kalau solat dapat 1 pahala. Solat jamaah 25 pahala. Satu riwayat kata 27 pahala. Siapa yang baca Quran, 1 huruf 10 hasanah kata Nabi. Alif 10 pahala. Lam 10 pahala. Mim 10 pahala. Siapa yang pergi haji, kalau hajinya mabrur, pahalanya adalah syurga Allah. Siapa yang pergi umrah, umrahnya makbul, Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Semua ganjaran ibadah kita buat, Allah telah tetapkan ganjaran dia. Siapa yang beribadah, Allah tetapkan. Siapa yang bayar zakat, dia sucikan harta dia. Macam-macam. Tetapi pada ibadah puasa, apa ganjaran dia? Tak tahu. Boleh jadi 10, boleh jadi 50, boleh jadi 70,000, boleh jadi 700,000, boleh jadi 7 juta pahala. Dia ikut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu para ulama dahulu, para salafus salih, antara mereka booster ibadah-ibadah mereka, pahala-pahala mereka, mereka akan memperbanyakkan ibadah puasa. Sebab ibadah ni dia tidak ada limit pahala dia. Saya nak boosterkan saya punya pahala ni. Macam mana? Maka saya akan berpuasa. Contohlah, kalau orang dia nak tambah pendapatan dia, dia akan buat part time lah kan. Part time, saya nak OT lah malam ni, tapi dia boleh kira. Malam ni saya OT 1 jam RM50 dia kata. Kalau saya dapat 4 jam, saya dapat RM2. Okeylah, malam ni saya OT RM400. Tapi tetap ekstra. Kan, sebab seharian dia kerja, malam dia tambah lagi 4 jam, maka dia dapat RM200. Dia dah boleh kira, calculate. Tetapi untuk orang yang beribadah puasa ni, dia nak boosterkan dia punya pahala dia tak ada limit. Semuanya bergantung seikhlas mana yang dia lakukan. Dia macam mana dia sembunyikan ibadah puasa dia, macam mana dia lakukan dengan seikhlasnya, dia jaga, dia tahan diri dia dengan sebenar-benar ketahanan tu, maka Allah Ta'ala akan beri ganjaran tu setimpal dengan apa yang dia telah lakukan. Okay? Dia special sikit. Kan? Tengah-tengah puasa ni ada pula orang makan depan kita. Ada pula kawan kita pula, cerca kita pula. Ada pula orang hantar WhatsApp ngumpat orang lain ni musim-musim nak pilihan raya ni. Kita ya Allah, tahan je. Contohnya, menahan je. Maka kita pun ketahanan kita waktu tu semuanya dicatat sebagai amal soleh. Dan ganjaran apa? Kita tak tahu. Dan ini adalah ganjaran yang surprise. Bayangkan di hari akhirat kita calculate kan. Semua orang kata Allah Ta'ala ya'lamu Allah Ta'ala kata semua manusia ni ya'lamul insanu ma taqaddam wa ma ta'akhkhar kan. Manusia akan semua ingat semua amal soleh yang dia buat. Amal soleh ke, amal kejahatan yang dia buat, semua dia akan ingat. Dia pun duk bayang-bayang. Saya ni mungkin ke neraka kot. Banyak dosa saya buat, bla 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 bla. Rupa-rupanya dia terlupa ada ibadah-ibadah puasa fardu dan puasa sunat yang dia lazimi. Dan dia terlepas pandang. Pahala puasa tu tidak ada limit dia. Bayangkan tiba-tiba kita puasa, contohlah nak tukar pada RM2. Kalau kita solat dapat RM27. Contoh puasa solat jamaah RM27. Solat sendiri RM1. Kita dah boleh calculate. Sehari RM27 kali dengan 5. Kita kata saya dapat, ada ni banyak ni. Kat RM300 saya dapat pahala hari ni. Satu hari saya jaga jamaah RM300.
Tapi puasa kita tak boleh. Tiba-tiba tak tahu. Dengan puasa yang betul-betul ikhlas hari ni, Allah beri pengampunan, Allah beri pahala, misal 3 juta ringgit misal. Sebab apa? Dia puasa tu betul-betul top. Betul-betul perform. Isteri dia tak puasa, anak tak puasa, dia pula mungkin dalam keadaan kesusahan, sedikit ujian, tapi dia tetap nak puasa kerana Allah Ta'ala. Allah beri pahala 3 juta, misal. Kita tak boleh kira, dan ia adalah satu bonus ataupun satu ganjaran surprise di hari akhirat. Yang itu Allah kata wa ana ajzibi. Jadi siapa-siapa yang nak booster amal soleh dia, ambillah pendekatan untuk memperbanyakkan puasa sunat. Apatah lagi puasa bulan Muharram ini adalah puasa yang afdal selepas puasa Ramadan. Seperti mana dikata Nabi, solat yang afdal adalah qiyamul lail selepas solat fardu. Okey. Kemudian kata Nabi SAW, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Sedangkan satu kebaikan daripada amalan lain, Allah akan gandakan dengan 10 kali kebaikan yang sama. Okey, ini special lah. Sama juga maksudnya, special. Ibadah puasa ni ganjarannya tidak diketahui. Dia mengikut kepada performan amalan yang kita lakukan. Pergi satu hari pergi bekerja. Bos kata hari esok Sabtu kerja ya. Okey, siapa kerja hari Sabtu esok, gaji dia saya bayar mengikut performan dia. Macam mana kita perform? Sudah tentulah kita akan perform yang paling the best. Sebab tidak ada limit. Bos kata kalau awak betul-betul perform, setiap minit awak perform. Kalau patut bayar 1 juta, saya bayar 1 juta. Tak ada masalah. Contohlah. 1 juta pun saya bayar. Kalau awak betul-betul perform kerja hari esok. Kerja sehari je. Tapi kalau awak perform, selayaknya gaji itu dibayar 1 juta, saya bayar 1 juta. Tak ada limit. Sudah tentu kita akan buat sehabis baik. Betul? Kita akan buat betul-betul terbaik. Setiap detik saat tu kita tak akan sia-siakan. Kita akan buat the best sebab ganjaran dia tidak ada limit. Okay. Jadi samalah dengan ibadah puasa. Siapa yang puasa hari ni, ganjaran dia hanya Allah yang akan berikan. Dia tak ada limit. Sepatutnya setiap detik saat ibadah orang puasa ni, dia akan isi dengan sepenuh-penuhnya, sebaik-baik amal. Sebab dia nak dapat ganjaran yang tidak ada penghujung dia. Ganjaran yang tidak ada batasan dia. Unlimited punya ganjaran pahala. Okey, baik, inilah hadis yang pertama, riwayat Al-Imam Bukhari, pengajaran dia. Pertama, iaitu puasa itu adalah perisai. Tak sekadar tahan lapar dahaga, tapi perisai seluruh panca indera kita, jangan buat maksiat dan jangan buat benda yang haram. Okey, jaga mata, mulut, telinga, kaki, seluruhnya puasa, jangan buat maksiat. Baru tercapai maksud puasa. Yang kedua, iaitu mulut orang yang berpuasa ini adalah lebih wangi daripada bau kasturi, wangian yang grade A pada zaman tu. Okey, saya nak tanya satu pengetahuan am. Negara mana yang popular dengan perfume? Negara mana yang popular dengan perfume? Perancis ke? Perancis. Lagi? Negara mana yang Arab Saudi. Arab Saudi. Okay, Arab Saudi Okey, lagi? Okey, tak ada dah, tu je Okey, wangian yang paling wangi yang terkenal negara dengan wangian ni adalah Perancis. Paris lah, terkenal. Arab Saudi memang terkenal, tapi kalau kita tahu wangian ni daripada Arab Saudi, orang tak rasa mahal. Dan daripada mana? Paris. Ini daripada Paris dia jadi mahal. Kenapa Paris ni dia terkenal dengan minyak wangi? Ni kalau kita patah balik abad ke-17 dan abad ke-19, abad ke-18, mereka hidup di zaman Victoria, yang mana masyarakat Eropah zaman tu mereka hidup dalam keadaan berbau busuk. Sangat busuk. Kalau kita tengok zaman dahulu, mereka naik tunggangan kan, kuda, kereta kuda dan sebagainya. Mereka akan letakkan beban. Sebab tu zaman mereka ni, mereka tak hidup dalam keadaan ketamadunan lah. Mereka ni dibebankan dengan haiwan tunggangan dia. Bawa macam-macam. Dan haiwan tunggangan dia kalau bahasa sejarah, kalau mati, dia akan biarkan saja. Tengah-tengah kota ke tengah bandar busuk. Dan mereka tidak ada tempat khas untuk buang najis. Ada tempat khas. Dia akan buang pada waktu malam di mana-mana sahaja. Di bandar-bandar tu ada najis. Ni boleh baca sejarah. Ni saya tak reka. Ibu boleh tengok sejarah. Okay. Sebab itu kalau tengok mereka juga ada rambut palsu.
pakai rambut palsu yang kerenteng-kerenteng warna putih tu, sebab kebanyakan mereka kena penyakit kulit. Bakteria yang keluar tu kena penyakit kulit. Sampai ada yang rambutnya botak. Jadi mereka tutup mereka punya bau-bau mereka tu yang meloyakan ni, boleh bercampur bau najis binatang, najis manusia dan sebagainya. Lalu mereka tu buat satu wangian yang nak tutuplah bau benda tu. Itu asal usul kenapa wangian tu muncul daripada sana. Okay? Dan kalau kita bersejarah pun, mereka pun tak berus gigi dia. Jadi Islam datang lebih awal lagi. Pada zaman Nabi SAW, Islam dah ajar dah macam mana nak beristinja, macam mana nak bersih daripada qada' hajat besar, hadas kecil, macam mana nak bersiwak. Islam lebih awal bertamadun daripada masyarakat yang lain. Daripada tamadun-tamadun lain. Yang inilah asal usulnya. Sebab itu kalau kita pergi ke negara-negara yang duduk di bawah wilayah Islam, kita boleh tengok mereka ada hammam kan. Contoh kita pergi ke Istanbul di Turki, kita tengok yang duduk di bawah jajahan wilayah Osmaniyah ni, dia ada hammam dia. Sampai hari ni hammamnya dikekalkan. Hammam ni macam tandas awam lah. Sebab apa? Mereka rasa bangga. Zaman tu masyarakat lain tak ada tandas. Kotor, berbau. Tapi mereka ada tempat yang telah dikhaskan zaman dia. Okay? Ini agama kita mengajar supaya jagalah. Jadi Nabi SAW ni dia ajar kepada umat ni menggosok gigi, bersiwak. Jadi bau kasturi mulut orang berpuasa hanya di sisi Allah Ta'ala. Di sisi manusia dia adalah berbau. Dia bukan bau wangi. Jangan kita andaikan bau mulut orang puasa itulah bau syurga. Tak. Itulah bau kasturi. Tak. Salah. Sangat salah. Totally wrong. Okay. Dia hanya di sisi Allah Ta'ala kerana meninggalkan apa yang Allah larang, maka Allah Ta'ala berikan ganjaran besar pada orang yang melakukannya. Okay. Dan yang ketiganya, iaitu puasa ini ganjaran dia khusus daripada Allah. Pahalanya unlimited. Dia tidak ada batas, dia tidak terhad kepada sekian angka. Tidak. Ganjaran dia sangat meluas. Jadi, siapa yang nak booster amal soleh dia, nak booster pahala ganjaran dia, maka perbanyak dan perhebatkan ibadah puasa. Sebab dia akan mengganda-gandakan puasa yang kita tak boleh ukur pahalanya sebanyak mana. Di sini ada satu kisah berlaku pada zaman Nabi SAW. Ataupun zaman sebelum tu, saya tak ingat lah. Saya kena cek balik hadis ni. Ceritanya ada dua orang yang bersahabat, dia masuk Islam sama-sama, dia berperang jihad pun sama-sama. Tapi salah seorangnya syahid awal. Dia meninggal awal. Seorang tu dia meninggal awal, seorang lagi tu dia meninggal selepas bulan Ramadan. Lalu di hari akhirat ditimbang amalnya, lalu ditanyakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa amalnya lebih berat? Sedangkan kami beriman sama-sama, waktu yang sama. Kami berperang sama-sama, berjihad di jalan yang sama, beribadah pun hampir sama. Ibadah dengan saya sama je. Dia qiyam, saya pun qiyam. Dia sedekah, saya pun sedekah. Sama, setara. Tapi kenapa dia masuk syurga Allah lebih awal? Sebeza dia sebab dia sempat bertemu dengan Ramadan dan si fulan ni telah meninggal lebih awal lagi. Sebab pada bulan Ramadan, ganjaran ibadah dilipat gandakan dan juga berpuasa pada bulan tersebut menjadikan pahala dia banyak lagi daripada kawan yang seorang tu. Sedangkan walaupun amalnya nampak macam sama. Okay, ini ganjaran lah ibadah ini. Okey, baik. Kemudian kita tengok hadis yang berikutnya, hadis yang di bawah. Sebelum tu, ibu-ibu ada soalan ke? Ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, kita tengok. Hadis yang kedua, hadis riwayat Al-Imam Bukhari daripada Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Nabi SAW, Nabi telah bersabda. Ya, saya tengok ada soalan tak dekat. Okey, tak ada. Okey, tak ada. Okey. Okey, sekarang kita tengok kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Taala telah berfirman. Apa kata Allah Taala? As-saumu li wa ana ajzi bih. Allah kata puasa itu untuk aku dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Yang ini kita bincang tadi puasa itu adalah ibadah lain dilaksanakan. Dan ibadah puasa ini tak dilihat oleh manusia. Ibadah lain boleh dilihat oleh manusia.
Jadi sebab itu disebutkan puasa itu untuk aku. Kita tahan diri kita, tahan mata kita. Orang tahu ke? Orang tak tahu. Kita tahan telinga kita daripada benda maksiat. Orang tahu ke? Orang tak tahu. Tapi Allah tahu. Kenapa dia tak nak dengar benda maksiat? Dia buat kerana Allah. Kenapa dia tahan mata jangan tengok benda maksiat? Sebab dia buat kerana Allah. Sebab itu Allah kata puasa ni as-saumuli. Puasa ni untuk aku. Maka wa ana ajzibi, kerana dia buat untuk aku, akulah yang akan beri ganjaran kepadanya. Tidak ada had, tidak ada limit. Kemudian Allah Ta'ala kata, yada'u syahwata, dan dia, manusia ni meninggalkan syahwat dia, keinginan-keinginan dia. Wa aklahu, dan dia meninggalkan makanannya. Wa syurbahu, dan minumannya min ajli, adalah kerana aku. Dia tak makan, dia tinggalkan syahwat dia, minum dia kerana aku. Dekat rumah kita ada makanan tak? Ada. Kenapa tak makan? Ada makanan tu. Saya tak makan kerana Allah Ta'ala. Rumah kita ada minuman tak? Ada. Macam-macam air ada. Teh tarik, Nescafe, kopi, apa lagi, Starbucks, itu semua ada. Kenapa tak minum? Sebab saya tinggalkan kerana Allah Ta'ala. Di rumah kita ada pasangan tak? Ada. Kenapa tak bersama dengan pasangan? Sebab saya meninggalkannya kerana Allah Ta'ala. Special lah. Maka Allah pun kata, wasaumu junnah. Maka puasa itu adalah perisai. Perisai daripada melakukan perkara yang Allah larang. Dia tinggalkan perkara yang Allah larang, maka itu disebut sebagai perisai. Walisaim, dan bagi orang yang berpuasa, farhatan, ada dua kegembiraan. Okey, pada orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Orang puasa ni ada dua kegembiraan. Pertama, kata Nabi, farhatun haina yuftir. Orang yang berpuasa dia gembira ketika dia berbuka. Wa farhatun haina yulqa rabbah. Dan yang kedua, orang yang berpuasa itu gembira ketika mana dia bertemu dengan Tuhannya. Okey. Di sini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bawa ibu-ibu untuk fahami hadis ini. Tengok Kenapa Nabi kata puasa ni ada dua kegembiraan. Gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Saya nak bayangkan macam ni. Orang yang berpuasa ni dia dalam keadaan letih. Dia dalam keadaan lapar. Dia rasa betul-betul tak larat, betul? Kalau anak kita lah, kita jamin dia apa? Kalau cucu kita, anak kita kata, "Nek, saya lapar lah, Nek." Nenek kata apa? "Tolong nenek." Nenek pujuk apa? Kalau cucu kata, "Saya lapar lah, Nek." Apa perlu saya buat? Semua tak ngaku nenek pula. Kakak-kakak buat apa kakak-kakak? Kakak-kakak buat apa? Kalaulah ada anak, ada cucu ni duk ngadu, "Saya lapar ni, saya tengah puasa ni." Kita buat Nanti apa? upah duit. Upah duit lah lagi. Macam mana kita nak bagi semangat kat dia? Upah duit lagi. Kalau bulan puasa, Masak best-best. Tanya buka puasa nak makan apa, kita buka bicara. puasa makan apa kan? Masak best-best. Dengar tanya nenek tu, ni jawab. Tanya nenek semua tak nak jawab. Saya bukan nenek. Belanja makan KFC ke? Kita menjanjikan dengan macam tu. Nabi SAW, dia nak hiburkan orang berpuasa yang keletihan ni, lapar, penat, kepanasan, menguji kesabaran. Nabi kata apa? Orang puasa ni dia akan dapat dua kegembiraan. Satu gembira ketika berbuka, satu lagi gembira waktu dia bertemu dengan Tuhan dia. Itu cara Nabi motivasikan para sahabat. Dia lain. Kita kalau nak motivasikan orang puasa ni, saya masak saya sedap ya. Kita makan apa ya? Nanti belilah apa sahaja, nanti ibu belanja ya. Kita selalu dengan benda-benda macam tu. Tapi Nabi tak. Nabi motivasikan sahabat Nabi ni, macam mana nak hilangkan rasa kelaparan ni, sabar sikit je lagi. Orang puasa ni dia akan dapat kegembiraan. Satu gembira ketika berbuka, satu lagi gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Baik, gembira ketika berbuka ni apa? Pertama, di sini adalah dari sudut fitrah. Mengikut kepada kehendak dan kemahuan kita lah. Waktu kita berbuka tu, kita kembali kepada fitrah kita. Kita boleh makan balik, boleh minum balik, boleh buat apa yang kita inginkan. Maka kembali pada fitrah itu adalah kegembiraan. Sebab itu Allah menyebutkan perkataan berbuka sebagai iftar. Iftar itu adalah kembali pada fitrah. Sebab itu perkataan yang sama. Iftar, fa, tara tu adalah fitrah. Balik pada fitrah.
boleh makan, boleh minum, boleh itu, itu namanya kegembiraan lah. Sebab kita dapat makan balik kan. Okay. Tetapi yang lebih besar sebenarnya, kenapa orang yang berbuka ni dia rasa gembira? Sebab sebahagian ulama menyebutkan dia gembira kerana Allah memberikan dia nikmat taufik, nikmat kecenderungan dan nikmat kekuatan untuk laksanakan apa yang Allah perintah. Di situ ada kenikmatan. Saya pernah sebut kot rasa hadis ni masa kita bincang pada bulan puasa dahulu. Ada beza tak orang yang berpuasa berbuka dengan orang tak puasa tapi buka sama? Khususnya ibu-ibu lah. Waktu kita puasa, kita makan waktu berbuka happy. Happy sangat. Makan biasa-biasa pun tapi cukup happy dah. Tapi waktu kita tak puasa, datang ke uzuran, makzurah. Lalu kita pun makan, happy tak? Kita tak makan satu hari ni walaupun kita tak puasa. Tak makan pun sebab kita rasa okey je, saya tak makan pun tak apa. Waktu kita makan tu happy tak? Kita tak rasa happy, kita rasa biasa je, makan je. Tak sama dengan orang berbuka puasa. Sebab di situ ada nikmat taufik, nikmat melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nikmat ibadah kat situ. Okay? Siapa yang buat ni dia akan rasa nikmat, dia akan rasa betul-betul kemanisan. Dia betul-betul rasa keseronokan untuk berpuasa. Okay? Sebab dia dapat nikmat taufik tu. Dan nikmat taufik ni tak ada orang boleh dapat melainkan atas keizinan daripada Allah Ta'ala. Ada orang nak puasa tapi terhalang kerana kesihatan. Ada orang dia tak berpuasa sebab apa? Dia tahu tapi tak mampu nak buat. Tapi bila kita dapat buat, bila dapat minum tegukan yang pertama air tu, oh kita tahu nikmat lah. Oh Alhamdulillah. Sebab apa? Satu, nikmat kembali pada fitrah. Satu lagi, nikmat kerana kita telah laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya nikmat taufik. Nikmat taufik ni ibu-ibu, satu gambaran kepada kita, setiap apa yang Allah perintahkan, dan kalau kita mampu laksanakan apa yang Allah perintahkan, di penghujungnya pasti ada kemanisan dan kenikmatan. Contoh yang paling mudah, waktu berbuka lah. Tapi dalam hal ibadah yang lain sama juga. Okay? Kita baca Quran, mula-mula rasa susah. Tapi lama-lama dia akan timbul kemanisan. Dulu masa kita mula-mula nak jaga solat 5 waktu, susah ke senang? Susah. Tapi bila kita dah solat 5 waktu, kita rasa sangat senang. Kita tak pernah rasa susah, tak rasa pernah beban pun. Bahkan kita mula rasa kemanisannya. Keseronokan. Apa-apa ibadah ni, kalau kita buat kerana Allah, penghujung dia mesti Allah akan berikan keseronokan, kenikmatan. Okay, itu yang dimaksudkanlah pada yuftir, farhatan hina yuftir, kegembiraan ketika berbuka puasa. Okay, saya tengok soalan. Saya suruh cucu baca Fatihah, doa pada Allah agar tak lapar dan dahaga. Kemudian tangan berdoa tu sapu di muka dan di perut. Ini psikologi lah kan. Hilang tu rasa lapar. Macam ada pengalaman tak boleh berpuasa dengan baik kerana masalah kesihatan. Bila dah puasa tu betapa nikmat. Betul? Betul. Ramai orang rasa rindu. Saya nak puasa, ya Allah tak dapat puasa. Tapi bila puasa tu, kita tak makan pun tapi dia punya nikmat lain. Kita hari ni rasa tak sama tu sebab masing-masing lah. Saya tak tahulah macam mana cara kita melihat ibadah puasa tu. Tapi macam Bonda Izam sendiri berkongsi pengalaman, dia kata macam tu. Dah lama tak puasa kerana masalah kesihatan. Tapi bila dapat puasa tu, nikmat tu hanya Allah sahaja yang tahu. Ini satu kenikmatan, kegembiraan yang Allah berikan. Okey. Yang ketiga, pada perkataan farhatan hina yuftir, kegembiraan ketika berbuka ni, ini menunjukkan kepada kita berbuka puasa juga adalah ibadah. Ramai orang ingat berbuka itu adalah penutup kepada ibadah. Saya dah buka dah, habis. Maksudnya saya dah boleh mengumpat. Kawan tadi ganggu saya, sekarang saya boleh kacau dia. Tadi kawan tu umpat saya, sekarang saya boleh umpat dia balik. Tak. No. Berbuka itu adalah ibadah. Berbuka adalah ibadah. Bila kata berbuka itu ibadah, artinya ibadah kita pada siang hari adalah dengan berpuasa. Dan ibadah kita pada malam hari itu dimulakan dengan berbuka puasa. Maksudnya start kita berbuka tu, maka bersambung ibadah pada waktu malam. Jadi malam jangan buat maksiat pula. Siang tadi saya tak buat, malam ni saya nak tibai balik lah. Saya nak ganti balik semua saya punya kemarahan tadi, saya nak qada balik malam ni. Salah lah, tak tercapai lah maksud puasa sebagai
kata Nabi junnah, puasa itu sebagai perisai, tak tercapailah maksud dia. Jadi kena ingat berbuka puasa adalah ibadah. Dia penyambung ibadah pada waktu malam. Ni kena record dalam fikiran kita. Okay? Jangan buat maksiat pada waktu malam. Kerana apa? Saya tak puasa. Orang hanya ingat puasa ibadah. Tapi orang lupa berbuka ibadah dan pada waktu malam dia pun adalah ibadah. Berbuka itu penyambung ibadah. Baik, yang berikutnya kata Nabi, wa farhatun hina yulqa rabbah. Dan kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan bertemu dengan Tuhannya. Apa yang dimaksudkan dengan gembira bertemu dengan Tuhan ni, ibu-ibu? Siapa boleh bantu saya? Apakah yang dimaksudkan dengan gembira bertemu dengan Tuhan pada hadis ni? Ibu-ibu. Saat balik ke akhirat esok, Ustaz. Kembali ke akhirat, esok gembiralah. Sebab kan semua tu akan dihisap kan. Dan mungkin jadi sebahagian pada amalan yang boleh dibawa. Okey, baik. Okey, terima kasih Kak Azrina. Okey. Tu Kak Azrina pandangan lagi. Siapa boleh tolong? Nak kata ibu-ibu masak ke tengah hari ni? Mana yang lain ni? Okey, baik. Jawapan Kak Azrina tu hampir dah, tapi betul lah tu. Kegembiraan di sini adalah kegembiraan bertemu dengan Allah di hari akhirat. Kenapa? Saya patah balik kita punya hadis pertama tadi. Sebab ganjaran pahala ni dia adalah ganjaran yang unlimited. Dia infinity. Semua ganjaran dia adalah satu surprise, kejutan. Kita tak jangka, ini ke pahala saya? Dia macam tu. Dia akan datang kegembiraan. Kalau saya tahulah pahala ni macam ni, betul, dia jadi rahsia. Kalau saya tahulah, tengah masak apa tu? Sedap. Tengah puasa ni. Okey. Jadi, kalau benda ni rahsia kan, dia tahu pahalanya macam tu di hari akhirat. Kalau saya tahulah sepanjang hidup saya dekat dunia, saya puasa. Kalau macam inilah ganjaran. Yang itulah kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya di hari akhirat. Orang yang berpuasa, Nabi jamin, Nabi motivasikan dia. Dunia, Allah beri kamu kegembiraan waktu kamu buka nanti. Tengoklah kamu buka macam mana, perasaan tu luar biasa. Yang kedua, Allah berikan kegembiraan itu adalah di hari akhirat dengan ganjaran yang Allah jadikan sebagai rahsia. Surprise di hari akhirat, ganjaran-ganjaran yang besar. Okay? Tak apa. Bonda Anissa boleh masak untuk cucu balik sekolah. Betul. Terima kasih Dr. Sa'diah. Betul iaitu siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengannya. Ni sebahagian ni menunjukkan kepada kita iaitu pada ibadah solat. Macam mana kita teruja nak solat tu. Saya rasa nak solat sangat excited. Sebenarnya itu sebagai satu signal, tanda Allah juga sedang rasa gembira untuk bertemu dengan kita. Tapi kalau kita solat, malahnya lah, lesunya lah, tak excited, tak bersemangat. Itu juga satu signal. Allah juga tak rasa gembira untuk bertemu dengan kita. Okay? Terima kasih Dr. Sa'diah berkongsi. Tambah-tambah lagi maklumat macam ni. Terima kasih. Sangat baik. Okay. Baik. Kemudian disebutkan lagi. Walukhulufi. Ini hadis yang kita sebut tadi lah. Iaitu bau mulut orang yang berpuasa. Walukhulufu famis sa'im. Dan bau haruman mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah mirihil misk, daripada bau haruman minyak kasturi. Bau lebih wangi daripada perfume kasturi. Ini menunjukkan kepada kita kerana dia buat puasa ini, ibadah ini kerana Allah, maka Allah Ta'ala muliakan di sisinya, ganjarannya lebih besar lagi. Allah angkat. Benda ni kita tak boleh ukur lah, tak boleh nilai, melainkan apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya ingatkan lagi sekali, ia bukan alasan untuk orang yang berpuasa agar membiarkan mulutnya berbau. Saya tak boleh gosok gigi lah, makruh, dia kata. Makruh, tak, bukan makruh. Bahkan membersihkan gigi, menghilangkan bauan pada mulut kita adalah sunnah. Adalah sunnah. Jadi beruslah gigi siang, malam, pagi, petang dan sebagainya. Beruslah, jangan tak berus. Apatah lagi jenis ada orang yang mulutnya seringkali berbau kan. Mungkin ada masalah gigi, masalah gusi dan sebagainya. Maka
kerap-kerapkanlah memberus, Listerine dan sebagainya. Buatlah apa sahaja, jagalah penjagaan mulut ni sebaiknya. Okay, kita kena ingat saya selalu pesan pada anak-anak saya, gigi ni kena jaga, kena berus. Satu, kebersihan kita. Sebab itulah yang akan jadi lambang paras rupa kita. Mana ada orang senyum tak nampak gigi kan? Mesti orang nampak gigi. Itu adalah rupa paras kita. Biarlah rupa kita biasa. Tapi kalau gigi kita cantik, cantiklah rupa paras kita. Tapi yang lebih penting lagi, penjagaan gigi ni penting. Kerana dia membantu kita membaca Quran dengan sempurna. Ini kita kena ingat diri kita dan pesan-pesan pada keluarga kita. Jaga gigi, berus gigi. Biar gigi yang kita ada ni, kita boleh kekal sampai umur 60 mungkin, 60 lebih, 70 lebih. Yang goyang-goyang tu memanglah. Tapi kita jagalah semampu yang boleh sebab kita nak membaca Al-Quran itu dengan yang paling sempurna. Kan ada beza orang yang mengaji Quran ni ada gigi dengan tak ada gigi. Beza kan? Bunyi dah lari kan, alignment dah lari, semua dah lari dah. Sebab apa? Sebab gigi tak ada, pagar-pagar dah tak ada dah. Jadi cara kita nak menjaga bacaan Quran kita ni dengan lebih sempurna adalah dengan jaga gigi kita. Jagalah gigi kita. Jaga gigi, jagalah bau-bau mulut kita. Belanja sikit lebih tak apa. Yang penting kita jaga. Dengan niat kita nak jaga ibadah kita. Ada satu ucapan, saya tak ingat sama ada dia athar, ucapan sahabat, ataupun hadis, ataupun kalam ulama. Bab wangian ni dituntut kepada kita untuk berbelanja sedikit daripada pendapatan kita untuk laburkan pada perfume ataupun wangian. Ini satu benda yang dituntut di dalam agama kita. Dituntut. Tapi taklah sampai pembaziran. Tapi dituntut untuk berbelanja. Ada berapa persen daripada perbelanjaan kita tu belanja untuk membeli wangi-wangian. Disunatkan. Tetapi lelaki disunahkan untuk memakai wangian yang boleh dibau lah. Baunya keras sikit lah, wangi lah. Tapi bagi wanita disembunyikan bau wangiannya. Tutup bau wangian kita, jangan sampai menarik perhatian orang lain. Okey? Baik, insya-Allah itu sajalah kita punya perbincangan hari ini. 3 hadis. Insya-Allah kita akan jumpa pada hadis yang ketiga pada kesempatan yang akan datang. Insya-Allah. Okey. Baik, ala kulli hal saya berhenti dekat sini. Terima kasih kepada ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati Allah. Semoga bermanfaat insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz muncul di hujung-hujung. Oh, Kak Amira ada. Ingat tak ada tadi? Ada Ustaz. Saya masuk ikut pintu belakang tadi, Masya Allah. Saya dapat dengar separuh je. Masya Allah, Alhamdulillah. Tak apa. Jazakumullah khairan katsir Ustaz. Di atas pencerahan hari ini hadis qudsi, berapa hadis baca Ustaz baca tadi? 3, 2. 3. 3, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaatlah kepada kita. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemanur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita di hari Jumaat yang barokah ini. 10 Muharram berpuasa sunat lagi, Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim Gemanur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu. Ustaz, sedikit bahan kuliah Ustaz. Boleh silakan. Pukul 5.15 petang hari ini Jumaat, Kitab Qalbun Salim bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil. Kuliah maghrib kita bersama dengan dah lama bercutinya yang amat arif Datuk Haji Abbas bin Nordin. Hari ini dengan syarah mantan Al-Bahrain jilid yang kedua. Pada pukul 8.15 malam. Dan kuliah isyak, kuliah akhir kita, nasihat buah hati 9.15 malam bersama dengan Al-Fadhil Major Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemanur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Yang ini saya mewakili Gemanur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Tu'as. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.